sebuah dosa. Hai, Assalamualaikum, welcome back to my channel. It's me, Ika Lee here. Kepada hampa yang dah lama dengan channel aku and dah subscribe aku punya channel, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Aku tak dapat nak balas jasa korang. Aku cuma mampu doakan hampa semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa dilindungi Allah. Kepada hampa yang baru lagi dengan channel aku, please tekan button subscribe dan tekan button like and share, okay? So hari ni hampa jangan pelik kenapa aku buat video waktu pagi. Alright, background pun tak berapa nak cantik. Konon-konon aku nak buat apa? Aku nak buat wainscoting. Lalas sekali gam dia terkeluar. So tak apalah. Kenapa hari ni aku buat video waktu siang? Alright. So sebenarnya rumah aku ni ada beberapa benda yang dah jadi, pernah jadi. Bukan setakat aku je yang rasa, siapa yang pernah datang rumah aku pun rasa, penyewa dengan aku dulu pun pernah rasa, and paling banyak sekali akulah yang merasai semua benda-benda tu. Aku tak tahu nak kata sama ada rumah ni memang daripada dulu ada gangguan ataupun sebenarnya gangguan tu berpunca daripada aku sendiri. Sebabnya penyewa sebelum ni aku kenal dia orang. So bila aku tanya dia orang cakap macam loh, dia nak terbang pula dah langsir ni. Penyewa lama, aku kenal depa sebenarnya. So rumah ni tak sempat kosong lama pun masa depa pindah keluar daripada rumah ni. Kiranya depa pindah keluar dalam 2 bulan kosong, lepas tu aku masuk. Aku ada juga tanya depa, ada tak benda-benda pelik yang berlaku dalam rumah ni? Tapi depa cakap ada, cuma sikit-sikit je lah. Time laki dia pergi outstation ke apa macam tu je lah. Tapi tak banyak lah gangguan depa dapat, cuma bunyi-bunyi macam tu je lah. Tapi untuk part aku rasa sangat banyak gangguan aku dapat. Sampaikan penyewa yang duduk dengan aku pun pindah keluar daripada rumah ni lah. Alright, benda gangguan pertama sekali yang aku dapat ialah daripada segi bunyi-bunyi. Tapi bagi aku macam benda tu biasa, so aku tak nak ambil pot sangat lah. Kalau bunyi tu selalunya macam bunyi orang ketuk-ketuk dinding, bunyi orang berjalan macam tak ada, macam Bigfoot duk berjalan atas rumah. Siap dengan package rumah bergegak lagi. Lepas tu bunyi orang kemas-kemas dekat dapur, bunyi orang mandi, benda-benda macam tu lah. So masa mula-mula aku masuk rumah ni, aku ada duduk dengan seorang penyewa, tapi dia pindah keluar sebabnya dia ada urusan family kan. Tak lama lepas tu aku dapat lagi seorang penyewa. Penyewa ni dia duduk bilik belakang lah. Dia duduk bilik belakang. Masa mula-mula dia duduk tu tak ada lah gangguan sangat, dia dapat rasa kan. Tapi sampailah satu hari tu, pattern aku suka duduk dalam gelap, tahu tak? Aku tak suka nak buka lampu. Ada satu hari tu memang aku tak buka langsung lampu rumah. Aku duduk dalam bilik senyap je, tapi aku jenis tak suka tutup pintu bilik. Aku just pasang kipas, lepas tu aku baring je lah buat tak tahu. Dalam pukul 9, 10 macam tu housemate aku balik. Okay, housemate aku balik, dia ingat aku tak ada dekat rumah lah kot, sebabnya lampu semua tak buka kan. Lepas tu dalam tengah malam macam tu aku dah tertidur sebenarnya. Housemate aku call aku, banyak kali dia call. Aku macam siapa pula call kan. Lepas tu aku tengok dia yang call. Aku fikir mungkin lah macam dia tertekan ke apa kan. So aku tak angkat pun. Tapi bila aku tengok banyak kali sangat dia call, aku angkat. Aku tanya dia, ya kenapa kan? Dia kata baru balik ke, dia cakap dekat aku. Aku cakap taklah, aku tak keluar rumah pun kan. Aku ada je dalam rumah, aku tidur dalam bilik. Aku cakap lah macam tu. And then dia cakap ada orang nak buka pintu. Dia cakap macam tu kan. Aku cakap pintu mana, grill ke? Dia kata tak, pintu yang belah dalam ni lah. Lepas tu aku macam pelik. Dia kata tolong lah, takut dia cakap macam tu kan.
Bila orang cakap macam tu, aku macam okey lah. So aku daripada menghadap ke dinding, aku pusinglah menghadap ke pintu bilik aku. So bila aku hadap pintu bilik aku dah akan nampak ruang tamu. So aku dalam mamai-mamai macam tu, aku nampak ada kain putih melintas kat depan pintu bilik aku. Aku dah terkejut tentu. Cakap, benda apa ni kan? Tapi bila dah ingat aku punya housemate tu dalam keadaan takut, aku bangun, aku pergi luar. Elok aku keluar bilik je, aku nampak ada benda melintas daripada pintu depan tu ke dapur. Aku agak cuak lah juga time tu kan. Aku macam, benda apa ni? Macam takut lah kan, benda apa kan. Tapi aku macam, kesian member aku kan. Lagi satu sebenarnya aku takut ada orang nak pecah masuk rumah. So aku nekat juga, aku buka pintu depan, buka-buka tak ada siapa pun weh. And grill masih dalam keadaan terkunci. Jarak antara grill dengan pintu rumah aku agak jauh. Memang tak sampai dengan tangan, tak akan sampai. Dia punya jarak jauh tu dalam 1.5 depa macam tu lah. So bila aku fikir balik, kalau kata orang yang nak kacau ataupun orang yang nak buka, macam mustahil sangat. Sebab grill dengan pintu jauh. Tapi siapa yang nak buka pintu? Sebab memang dengar bunyi pintu macam cek macam tu kan. Aku pelik lah, sampai sekarang aku pelik. Lepas tu housemate aku ada cerita, kadang-kadang bila dia nak tidur, dia selalu nampak macam ada bayang hitam besar mengendap di dekat tingkap bilik. And bayang tu pula setinggi tingkap. Macam-macam lah yang dia beritahu dekat aku. So aku pun macam, okey lah kalau macam tu kan. Aku try lah nak buat apa-apa. Tapi disebabkan dia dah tak tahan, so dia keluar je lah daripada rumah aku ni. Aku pun nak cari penyewa baru pun macam tiba-tiba dah PKP kan. So aku tak boleh nak cari penyewa sebab PKP ialah pusat pengajian pun tutup. And orang pun tak ada nak cari rumah sewa. Ada yang kena buat kerja, mereka banyak balik kampung apa semua kan. Aku pun tak apalah, bila dah lepas PKP pun semua, bila nak fikir cari penyewa pun dah nak kahwin. So aku macam tak apalah, biar je lah aku duduk sorang-sorang. Aku pun tinggal lah sorang-sorang. Okay, aku tinggal sorang-sorang. Banyaklah benda-benda yang jadi. Lepas tu aku pun buat cerita seram dalam rumah ni juga kan. That's why lah hari ni aku buat cerita waktu pagi. Sebabnya aku tak nak lah bila aku cerita waktu malam and aku cerita pula pasal benda yang ada dalam rumah ni, nanti benda-benda tu trigger ke, dia mula nak mengacau ke, mengganas ke. Aku tak nak lah benda-benda macam tu. So aku ambil keputusan untuk cerita kali ni aku cerita waktu pagi. So tak ada lah vibe seram dia tu sangat. Baru-baru ni hari Jumaat minggu lepas, aku tak ada dekat rumah. Aku pergi rumah kawan aku sebab aku sakit. Kaki aku terlampau sakit, aku tak boleh nak berjalan apa semua. So aku decide pergi rumah kawanku. Ada orang tolong-tolong tengok aku kan. And akhirnya aku tinggal rumah dalam 3 hari macam tu. So bila hari Senin aku nak balik rumah, aku buka je pintu rumah aku. Tiba-tiba aku dengar bunyi flash dalam jamban. Aku dengar bunyi flash dalam jamban. Aku macam terkejut macam, asal tiba-tiba flash ni terflash sendiri kan. Aku tengok lah, kucing aku tak ada, kucing aku dekat luar. Tapi kalau kata kucing aku dalam rumah pun, takkanlah dia nak main flash kan. Aku masuk toilet, aku tengok bilik air aku terbuka. Macam-macam lagi yang jadi sebenarnya masa aku balik rumah hari tu. Aku pelik sangat-sangat. Sebabnya kenapa flash tu boleh terflash dengan sendiri. Lepas tu dengan pipe air aku terbuka. Lepas tu bila aku pergi dapur kan, aku punya pipe sinki terbuka. Mustahil kalau kata aku tinggal rumah dengan keadaan yang
macam tu. Sebab kita boleh dengar kot air keluar. Takkanlah aku nak tinggal rumah macam tu. Aku sangat pelik. Sampai sekarang aku tak boleh brain. Aku tak tahu nak buat apa sebenarnya. Dalam rumah ni pernah aku pasang ruqyah lah apalah, tapi tak jadi apa pun. Pernah sekali tu aku balik Pahang, aku tinggal rumah. Bila aku balik sini, aku balik Pahang lama seminggu. Tapi bila aku balik mai sini kan, aku tengok lantai basah macam ada orang baru lepas mandi, macam ada orang baru keluar daripada tandas. Lepas tu setiap ada gumpalan rambut dalam toilet, bukan dalam bilik mandi, dalam toilet. Setiap ada gumpalan rambut balut dengan benang merah. Macam-macam benda yang jadi dalam rumah ni. Sekarang ni aku rasa makin lama macam benda tu dia makin, nak kata makin kuat ke, makin kerap mengganggu, aku pun tak sure lah. Aku tidur dekat ruang tamu, aku jarang guna bilik aku. Alright, bilik aku sebabnya aku tengah renovate. Bukanlah renovate pecah simen tu pun semua, tak. Tapi aku tengah pasang vinyl. Lepas tu aku pasang separuh, tiba-tiba vinyl yang aku pakai tu dah out of stock. So aku terpaksa tunggu. And tak selesa lah kita nak tidur bilik dalam keadaan macam tu kan. So memang aku tak pakai bilik aku. Tapi kerap-kerap aku dengar ada orang ketuk pintu daripada dalam. Maksudnya aku kan duduk kat ruang tamu, tapi kan ada orang ketuk pintu daripada dalam bilik aku. Maknanya macam ada orang dalam bilik aku. Bila aku cerita dekat member aku, dia pun cakap cuba hang try buka, takut ada orang yang masuk senyap-senyap. Aku buka tak ada apa weh. Aku buka pintu, bau wangi tu semerbak gila menusuk hidung aku ni. Bulu roma jangan cakap, memang cerin lah kan. Aku tak tahu doh nak cerita dekat siapa benda-benda macam ni. Macam aku cerita kat orang macam wish bahaya. Macam tu je lah. Aku nak minta tolong orang pun aku tak kenal siapa-siapa yang aku boleh minta tolong. Sebabnya kebanyakan orang zaman sekarang ni nak berubat, semua nak duit dulu. Aku pernah nak pergi berubat area sini kan, baru nak tengok-tengok dah kena bayar 100. Bagi ayak tu 3 botol RM50. Aku bukannya orang senang tu. Aku kategori B40. So aku bukan orang senang. Kalau kata setiap kali berubat hang cuma buat benda ringan-ringan, tapi setiap kali tu juga hang nak minta duit yang banyak, aku tak mampu. Iyalah, lelah kalau bila aku bagi tahu hang terus datang rumah hang buat-buat kena bayar 200, itu mungkinlah aku boleh consider lagi. Tapi ni hang nak tengok-tengok apa semua dulu, hang nak minta nama lah, nombor alamat rumah apa semua 100. Aku tak tahu lah aku kena scam ke apa. Sebab tu aku cakap aku tak tahu orang yang betul-betul ikhlas berubat dekat sini. Bukanlah aku nak cakap aku nak berubat tu free. Mestilah aku akan bagi sagu hati juga. Tapi kalau dah sampai tahap meminta dan menetapkan benda tu, aku tak rasa it's a good thing untuk aku berurusan dengan dia. Sebab ustaz pun cakap, kalau kita berurusan dengan orang untuk berubat, orang tu minta duit, dah tetapkan satu amount, maknanya bukan yang terbaik pun. Sebelum ni pun aku pernah juga berubat. Macam adalah berubat kan. Tapi dia orang cakap, okey, memanglah ada orang dah bagi tahu, okey, pengeras dia contohlah dalam RM150 15 sen. Tapi duit tu bukan bagi kat dia, duit tu bagi dekat tabung masjid, ataupun kita masak bagi anak-anak yatim makan ke, bagi budak tahfiz makan dengan niat untuk sedekah. Itu dia punya pengeras, aku boleh terima lagi. Tapi yang ni masuk poket orang tu sendiri. Okey. So aku tak tahulah, kalau aku nak panggil ustaz mah berubat pun susah sebab aku seorang perempuan. Aku duduk seorang and aku perempuan. Sangat-sangat susah. Aku tak tahu nak buat macam mana. Baru-baru ni dalam semalam 2 hari lepas macam tu lah, bilik nombor 2. Sebab dia orang pesan dekat aku, cakap jangan biarkan bilik kosong apa semua kan. Kita kena masuk jenguk-jenguk apa semua juga. So bilik nombor 2 tu tak adalah aku tinggal lama sangat, dalam 3 minggu, sebulan macam tu lah aku tak pakai kan.
Tapi bila aku buka je bilik tu penuh dengan sawang, bau busuk nak mampus. Lepas tu macam ada benda hitam-hitam dekat tepi-tepi dinding. Aku tak ambil gambar tau, sebab aku sangat takut and aku tak selesa dengan bilik tu. So aku ambil keputusan untuk buka kipas and buka lampu and aku biar je. Alright. So bilik tu pula dia punya tingkap menghala ke dapur. So kalau aku masak dekat dapur, aku boleh nampak lah dalam bilik tu. Tapi dah tingkap tutup, aku tak nampak lah, cuma akan nampak bayang-bayang je lah kan. Masa aku tengah duk sapu pinggan pula, masa aku tengah duk basuh pinggan, aku nampak ada bayang-bayang hitam yang bergerak dalam bilik tu. Maknanya dia berjalan macam mundar mandir, macam sat depi sana, sat depi sini. And aku perasan bayang-bayang tu bukan satu, tapi banyak. Masa aku nampak tu, aku tak tahu nak react apa. Macam ada penghuni ke dalam bilik tu. Bayang-bayang hitam yang aku nampak tu apa? Sebab memang aku nampak jelas macam bentuk orang berjalan dalam bilik, tapi dalam figure hitam. Aku tak tahu tu. Aku tak boleh brain. And bayangkan aku punya sabun basuh baju aku letak dalam bekas kan. And benda tu tiba-tiba aku bangun, aku nak pergi toilet, aku tengok aku punya bekas kan dia macam, betul tak tong air yang kita kena tolak ke atas, tekan ke bawah untuk kita buka dan tutup kan. Aku tengok dia punya pili tu terbuka, and sabun aku meleleh keluar dah hampir setengah botol. Aku tak basuh baju pun weh. Kalau kata aku yang terbuka, mesti benda tu dah habis. Tapi tak, benda tu macam baru je dibuka, tapi dah separuh lah sabun aku terkeluar dan terbazir. Patutlah aku macam, kenapa berwangi sabun basuh baju aku kan. Tapi aku tak adalah terfikir kata benda tu nak terbuka ke apa. Bila aku nak pergi toilet, dah melimpah-limpah dah sabun tu. Sekarang ni aku rasa macam terlampau geram, sebab dia melibatkan harta benda. Aku dah lah nak jimat. Lepas tu kalau jadi macam tu, aku nak kena beli sabun lain. Sabun tu aku baru beli, aku baru pakai 2 kali. 5 liter kot. Aku rasa sekarang ni adalah tinggal dalam 2 liter je kot. Aku macam dah tak boleh tahan. Tapi aku tak nak lah pindah daripada rumah ni. Sebabnya sewa sini murah. Biasalah orang nak kahwin, dia orang akan cari benda-benda yang murah dulu, nak stabilkan kewangan. And kawan aku yang Miro tu pun, dia pernah datang rumah aku, selalu juga datang rumah aku. Dia pernah nampak ada bayang hitam melintas. Dia pernah rasa seram yang sangat-sangat. Sampailah sekarang ni dia takut dah nak main tidur rumah aku. Tak payah orang lain, Kek Nan pun pernah datang tidur rumah aku. And Kek Nan sendiri pernah cakap dia nampak ada sekumpul, segerombolan segumpal asap putih terbang daripada dapur masuk dalam bilik. Dia nampak, aku tak nampak. And kita orang pernah lepak-lepak main gitar dekat ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah aku ni terbuka dengan sendiri dalam keadaan grill yang bertutup. Pintu terbuka. Aku dengan Kek Nan duduk tengok. Aku tengok Kek Nan. Nan, pintu kita tutup kan tadi? Tutup. Macam mana boleh terbuka? Lepas tu aku tengok dia tengok aku. Lepas tu kita orang macam malas nak layan kan. Tiba-tiba pintu tu tutup sendiri. Bam! Dahsyat. Kalau kata angin, macam mana pula angin boleh buka pintu? Kita orang tutup pintu. Bukannya tak tutup, kita orang tutup. And benda tu boleh hempas pula pintu tutup balik bila kita orang tak layan. So aku rasa macam, ya Allah, benda ni kerap tau jadi. Kerap sangat-sangat.
Pernah ada hari tu dalam bulan ni dalam bulan lepas lah, aku dah tidur. Sebelum aku tidur, aku akan make sure pintu aku kunci. Aku dah tidur dah ni, lepas tu aku terjaga dalam pukul 3.30 pagi kot. Aku tengok pintu rumah aku terbuka luas. Aku tak nyanyuk lagi geng. Aku ingat masa aku nak tidur untuk aku tutup pintu. Tapi bila aku bangun pukul 3.30 pagi, aku tengok pintu tengah luas. Aku risau takut perompak masuk ke perogol, penjenayah, segala macam purple lagi kat depan tu masuk. Tapi grill aku kunci grill aku kunci, pintu je yang terbuka. Aku tak tahu tu, takkanlah aku nak pasang CCTV dalam rumah nak bagi hampa tengok. Kalau hampa nak pasang CCTV, hampa sponsor lah aku. Aku tak tahu lagi. Aku harap hampa boleh doakan aku je. Sebab bila aku duduk kat rumah, aku rasa tak larat sangat. Aku rasa nak demam. Aku kerap rasa sakit kaki, sakit badan, sakit pinggang yang sampai tak boleh nak bangun, tak boleh nak baring, tak boleh nak berdiri. Aku tak tahu lagi yang nak cakap macam mana. Tapi bila aku keluar daripada rumah, aku rasa sihat. Bila aku cerita adalah dekat kalangan-kalangan YouTuber juga kan, bila aku cerita kat diorang cakap benda tu makin kuat lah. Tambah-tambah pula aku duk buat cerita-cerita seram macam ni dalam rumah kan. So diorang nasihatkan aku supaya kurangkan ataupun stop lah cerita benda-benda tu dalam rumah. Sebab tu kalau hampa perasan video sebelum ni pun aku tak cerita dalam rumah, aku cerita dekat luar. Entahlah geng, aku tak tahu lah. Sorry doh kalau hampa tengok aku punya video ni memang serabai dengan lah benang ni pun dia terbang-terbang kepala otak apa tak tahu. Lepas tu dengan background aku tak cantik, dengan waktu pagi tak ada vibe seram. Tapi aku kena cerita juga kat hampa, so supaya hampa tahu kenapa video aku kurang. Okay, aku minta maaf sangat-sangat dekat hampa. Aku tahu aku dah banyak kecewakan hampa semua. Hampa sentiasa tunggu video aku. Terima kasih banyak-banyak. Tapi inilah sebenarnya keadaan yang berlaku kat aku. So aku harap hampa doakan aku yang terbaik lah. Sebab benda ni sekarang dah ganggu prestasi kerja aku. Sebab aku dah tak mampu nak kerja sangat. Sebab memang aku sakit satu badan. So itulah, aku harapkan hampa doa aku je lah. Alright, so sampai sini je aku punya video. Aku harap hampa suka dengan video aku kali ni. Macam biasa, aku sentiasa doakan hampa supaya dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dilindungi Allah. Jangan lupa follow aku punya IG miss.ikali. Follow aku punya TikTok It's Ikali. Cari je lah Ikali tu, memang ada je aku. Alright. Okay geng, terima kasih untuk semua benda. Bye.